Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada hari ini kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Ini merupakan salah satu daripada hak Al-Quran yang mesti kita tunaikan. Kerana dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan ni adalah kitab yang penuh dengan keberkatan. Begitu banyak keberkatan di dalamnya. Begitu banyak kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala letakkan di dalamnya. Maka salah satu tujuan daripada Al-Quran diturunkan Allah Ta'ala ialah liyadabbaru ayatihi, supaya kamu mentadabbur makna ayat-ayatnya, kamu renungkan, ya, kamu jadikan sebagai pedoman hidup bagi kamu. Baik, pada kuliah yang lepas alhamdulillah kita dah sampai sehingga ayat 3 surah Al-Jin. So pada hari ini insya-Allah kita sambung bermula daripada ayat 4 sehingga nanti ayat-ayat seterusnya insya-Allah taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi shatata. Wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. Sadaqallahul Azim. Saya bacakan sampai ayat 10 saja dahulu. Baik, ayat 4 sampailah ayat 10 yang saya bacakan sebentar tadi. Ini adalah pernyataan daripada sekumpulan jin yang beriman kepada Al-Quran ketika mana mereka mendengarkan Al-Quran sebagaimana Allah Ta'ala sebut pada ayat pertama, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku. Allah sampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam melalui wahyu, annahu istama'a nafarum minal jin, bahawa satu kumpulan daripada jin telah mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solatnya. Faqalu, dan ketika itu mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba, kami mendengar Al-Quran yang sangat menakjubkan. Lalu selepas itu pada ayat 2 mereka menjelaskan lagi, Yahdi ila rusydi fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Mereka mengatakan bahawa Al-Quran itu memberi petunjuk kepada kebaikan dunia dan akhirat. Seoleh kerana itu mereka beriman dengannya dan tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Pada ayat 3 mereka mengatakan wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Mereka mengatakan bahawa maha suci Allah, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala,
daripada mengambil isteri dan anak. So mereka menafikan sebarang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 4 ini mereka mengatakan wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan dengan ajaran Al-Quran nyatalah bahawa sesungguhnya yang kurang akal dari kalangan kita telah mengatakan terhadap Allah kata-kata yang melampaui kebenaran. Ya. Ini pernyataan daripada sekumpulan jin yang beriman kepada Allah Ta'ala tadi. Mereka mengatakan wa annahu kana yaqulu safihuna, dan bahawasanya atau sesungguhnya orang yang safihuna. Safih ini maksudnya, makna asalnya adalah qalilul aql, sedikit akal ataupun tak cerdiklah, kurang akal. Ya. 'Ala Allahi syatata, yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Ia mengatakan, orang yang kurang akal daripada kalangan kita mengatakan terhadap Allah Ta'ala perkataan yang jauh daripada kebenaran. Siapa yang dimaksudkan dekat sini? Para ulama tafsir mengatakan adalah, yang mengatakan ini iblis. Ya, wa anna safihuna wa anna safihana, dan sesungguhnya orang yang kurang akal daripada kalangan kami, wa huwa iblis, iaitulah iblis laknatullahi alaih, kana yaqulu 'ala Allah. Iblis mengatakan terhadap Allah qawlan ba'idan 'anil haqqi was-shawab, iaitulah kata-kata yang sangat jauh daripada kebenaran, seperti min da'wa sahibah wal walad, seperti mendakwa bahawa Allah Ta'ala mempunyai isteri dan anak. Jadi selepas sekumpulan jin ini beriman kepada Al-Quran dan kepada petunjuk Al-Quranul Karim, maka mereka menjadi sedar, ya, bahawa apa yang dikatakan oleh pembesar mereka, iblis, pada masa dahulu tentang Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu pernyataan yang sangat tidak cerdik dan amat jauh daripada kebenaran. Ya. Maka daripada sini dapat kita faham, selepas jin ini beriman kepada Al-Quran, mereka dapat membezakan mana yang hak dan mana yang batil. Oleh kerana itulah mereka dapat mengatakan bahawa apa yang diucapkan oleh ketua mereka sebelumnya tentang Allah Subhanahu wa taala adalah perkataan atau dakwaan terhadap Allah yang amat jauh daripada kebenaran. Kenapa? Kerana mereka telah mengenal Allah Ta'ala yang sebenar melalui Al-Quran. Maka oleh kerana itulah, kita kalau nak mengenal Al-Quranul Karim ni, kita kalau nak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka jalan utamanya adalah Al-Quran, bukan melalui yang lain. Kalau kita mengenal Allah atau hendak mengenal Allah daripada jalur yang lain, bukan melalui jalur Al-Quran, maka kemungkinan besar kita akan salah dalam mengenal Allah Ta'ala. Kita akan salah dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau melalui Al-Quran, insya-Allah kita tidak akan mungkin salah dalam mengenal Allah. Kenapa? Kerana Al-Quran ni adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, firman Allah Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi SAW. Maka sudah tentu yang paling tahu tentang Allah adalah Allah. Yang paling benar maklumat tentang Allah adalah maklumat yang datang sendiri daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. So daripada ayat ni juga kita dapat ambil satu pengajaran bahawa orang yang mengatakan sesuatu terhadap Allah Ta'ala yang tidak ada pada zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan kebodohan. Ya. Id'a'u al-walad was-sahibah lillahi safaha.
seperti orang yang mendakwa bahawa Allah Ta'ala punya isteri dan punya anak. Itu adalah kebodohan. Sawa'un nataqa bihi syaitanun minal jin atau ahadun minal ins. Sama ada yang mengatakan itu daripada syaitan kalangan jin ataupun daripada kalangan manusia. Tetapi itu semua adalah kebodohan. Kenapa dikatakan itu kebodohan? Kerana pada ayat ni Allah mengatakan wa annahu kana yaqulu safihuna. Allah Ta'ala sebut safih. Safih ini bahasa kasar dia bodoh, atau bahasa lembut dia kurang akal, tak cerdik. Ketika mana ketua kepada jin ini mengatakan sesuatu yang jauh daripada kebenaran terhadap Allah, dia disifatkan sebagai safih, orang yang bodoh, orang yang kurang akal. Maknanya siapa sahaja yang mengatakan sesuatu tentang Allah yang jauh daripada kebenaran atau yang bercanggah dengan hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah bahagian daripada kebodohan atau safahah. Ya. Baik, kita teruskan ayat 5. Pada ayat 5 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Dan bahawasanya nyatalah kesalahan kita menyangka bahawa manusia dan jin tidak sekali-kali akan berani mengatakan sesuatu dusta terhadap Allah. Jadi sekumpulan jin ini dahulu menyangka bahawa apa yang mereka terima tentang Allah itu, seperti Allah punya isteri, Allah punya anak, itu sesuatu yang benar. Ya? Mereka menyangka bahawa itu benar. Kenapa dahulu mereka menyangka itu benar? Kerana wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Kerana mereka menyangka pada masa dahulu manusia dan jin tidak akan sekali-kali berani berdusta terhadap Allah. Sehingga kan kalau ada orang menyatakan sesuatu terhadap Allah seperti mengatakan Allah punya anak, Allah punya isteri, mereka percaya dengan satu keyakinan bahawa tidak ada seorang pun jin dan manusia yang berani berdusta tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sama halnya dengan kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika mana iblis menggodanya, mendatangkan was-was kepadanya untuk mendekati pokok yang dilarang Allah Ta'ala di dalam syurga. Ya, iblis itu dia bersumpah, ya, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala bahawa sebenarnya dia ini adalah pemberi nasihat sahaja kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam alaihi salam percaya. Kenapa percaya? Salah satu sebabnya kerana Nabi Adam ingat bahawa kalau seseorang bersumpah dengan nama Allah pasti benar. Tak mungkin orang berani berdusta dengan nama Allah Ta'ala. Ternyata ada yang berani berdusta dengan nama Allah. Sama halnya pada ayat ni. Dahulu jin itu mengatakan wa anna dhananna, dan dahulu dan bahawa sesungguhnya nyatalah kesalahan kita menyangka, ya. Dhan ini maksudnya ini sangkaan yang kuat ni. Jadi dahulu mereka benar-benar menyangka dengan kuat bahawa tidak akan pernah allan taqula maksudnya tidak akan pernah manusia dan jin berdusta terhadap Allah. Tapi ternyata sangkaan mereka itu salah. Sangkaan mereka itu salah. Ada orang yang berani mendakwa sesuatu dengan dakwaan yang dusta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Lalu kenapa pada masa dahulu mereka mengatakan dusta terhadap Allah Ta'ala? Oleh kerana mereka terlalu taklid. Taklid ini terlalu bersandar kepada orang. Ya. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah mengatakan, kenapa dahulu mereka menyangka bahawa tidak akan ada seorang pun dari kalangan jin dan manusia yang berdusta terhadap Allah? Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, wa hadha minhum iqrar bi annahum innama waqa'u fi tilkal jahalat bisabab at-taqlid. Dan ini pengakuan daripada mereka, ya, tentang sangkaan mereka dahulu bahawa tidak akan ada sesiapa pun yang berani berdusta terhadap Allah. Ini kejahilan mereka ini bisa babi taklid, ya, disebabkan taklid mereka terlalu percaya, mengikut saja dengan orang tanpa cuba mempertimbangkan, tanpa cuba mencari penjelasan, ya. Maka kita dalam hidup ni pun kita tidak boleh terlalu bertaklid, bersandar kepada orang. Jangan kita menyangka bahawa semua yang disampaikan orang, semua yang dikatakan orang, semua yang dilakukan orang itu adalah sesuatu yang benar. Ya. Wa taqlid qad yajurru ila al-kufri. Bertaklid, semata-mata bertaklid, setakat follow je orang, itu dapat membawa kita kepada kekufuran yang membinasakan. Ya. Seperti mereka-mereka yang membuat dusta terhadap Allah, mengatakan Allah Ta'ala punya anak, mengatakan Allah Ta'ala punya isteri. Sebenarnya keyakinan mereka itu, apakah mereka punya hujjah? Tak ada. Sebenarnya mereka hanya bertaklid saja. Dia tengok mak bapak dia begitu, mak bapak dia dulu tengok datuk dia begitu, dia tengok orang lain begitu, dia tengok saudara-saudara dia macam tu, maka dia pun ikut. Ini sesuatu yang membahayakan, ya. Hatta al-jinnu bi fitratihim ma kana yakhtiru lahum ala bal anna ahadan min ath-thaqalan yumkinu lahum an yatajarra ala Allah bil kadhib. Ya. Faya لجرم المفترين على الله باختلاق الأباطل. Jadi sehinggakan jin dengan fitrah mereka, ya, itu menyangka dahulu bahawa tidak akan ada seorang pun dari kalangan jin dan manusia yang berani berdusta terhadap Allah Ta'ala. Jadi ini fitrahnya. Tapi ternyata ada yang berani berdusta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mensifatkan Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka oleh kerana itu, untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala ni tak cukup sekadar bertaklid, tak cukup sekadar kita ikut pendapat-pendapat orang saja. Kita mesti mengkaji, menggunakan hujjah-hujjah yang kuat, dalil-dalil yang kuat, barulah kita dapat mengenali Allah Ta'ala dengan betul, ya. Baik, kita teruskan ayat 6. Ini masih berkenaan tentang bagaimana jin itu, ya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang dari manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin. Kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Pada ayat ni, sekumpulan jin yang telah beriman kepada Allah Ta'ala ni dan beriman kepada Al-Quran menceritakan bahawa
dahulu beberapa orang daripada kalangan jin, ya, itu ya'udzuuna birijalin minal jin, ya, beberapa orang daripada kalangan manusia itu meminta perlindungan kepada jin, fazaduhum rahaqa, dengan sebab itu jin semakin sombong dan semakin jahat. Jadi pada masa dahulu diceritakan jin itu sebenarnya dia takut dengan manusia, ya, takut dengan manusia, bahkan sangat takut dengan manusia, kerana memang manusia ni Allah Ta'ala cipta paling mulia. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah memuliakan manusia. Jadi manusia ni Allah Ta'ala cipta lebih mulia berbanding jin, sehingga kan pada masa dahulu jin itu takut dengan manusia, ya, sebagaimana dinyatakan oleh Ikrimah mengatakan dahulu jin takut dengan manusia, ya, sebagaimana manusia takut kepada mereka, bahkan mereka lebih takut. So bila jin ini mulai berani, sombong, bahkan semakin jahat dengan manusia, ketika mana ada sekumpulan manusia yang meminta perlindungan kepada jin. Dia kan, kalau ada orang datang meminta perlindungan misalnya kepada kita, mesti kita merasa kita ni lebih kuat daripada dia. Sebab kalau dia lebih kuat daripada kita, dia tak akan minta tolong dengan kita. Dia datang minta tolong dengan kita, maknanya dia memandang kita lebih kuat. So kita pun semakin percaya diri, semakin confident. Padahal mungkin sebelumnya kita pun takut dengan dia. Tapi bila mana dia datang meminta pertolongan kepada kita, kita pun rasa confident, seolah diri kita ni lebih hebat, lebih kuat. Begitulah cerita jin menjadi berani kepada manusia. Jadi punca dia sebenarnya adalah manusia itu sendiri. Maka oleh kerana itulah kita manusia ini tidak boleh meminta perlindungan kepada jin, dan itu bahagian daripada kesyirikan. Dan kesyirikan itu semakin menambahkan kelemahan kepada seorang hamba. Asyirku la yazidu abd illa dha'fan. Kesyirikan tidak akan menambahkan kepada seorang hamba melainkan kelemahan. Maka seseorang semakin mensyirikkan Allah, ia semakin lemah. Kenapa macam tu? Kenapa semakin lemah? Kerana dia bergantung kepada selain Allah. Orang yang bergantung kepada selain Allah Ta'ala, maka ia semakin lemah. Maka orang yang meminta perlindungan kepada jin, pada syaitan, itu syirik. Dan itu membuat dia semakin lemah. Sehingga kan pada ayat ni, ayat 6 ni Allah mengatakan jin itu semakin sombong dan semakin jahat. Kenapa? Manusia yang meminta kepadanya semakin lemah kerana kesyirikan tadi. Wat-tauhid yazidul 'abda quwwatan wa 'izzan. Manakala tauhid menambahkan kepada seorang hamba kekuatan dan kemuliaan. Maka orang kalau dia mensyirikkan Allah Ta'ala seperti meminta perlindungan kepada selain Allah, itu membuat dia semakin lemah. Bukan sahaja dalam pandangan Allah, malah dalam pandangan makhluk. Sebaliknya orang-orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala, maka ketauhidan itu akan menambahkan kekuatan dan kemuliaan kepada dia. Kenapa? Oleh kerana dia bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Kuat, dan dia tidak bersandar kepada makhluk sehingga kan dia dipandang mulia oleh mereka, ya. Jadi inilah asal mula jin menjadi berani kepada manusia. Jadi diceritakan dahulu, wa kana al-insu idza nazal wadiyan harabal jin. Jadi pada masa dahulu, kalau misalnya manusia itu turun ke suatu lembah, maka jin-jin yang ada di lembah tersebut akan pergi lari. Begitu takut mereka dulu dengan manusia, ya. Fayaqulu sayyidul qaum na'udhu bi sayyidi ahli hadal wadi. Sehinggalah
manusia yang turun ke lembah tadi mengatakan, na'udzu bi sayyidi ahli hadzal wadi, kami berlindung dengan ahli lembah ini, maksudnya jin. Ya, jadi semasa mereka turun, jin itu takut, lari, sebab dahulu jin takut dengan manusia. Tetapi apabila orang ni tadi dah sampai ke lembah tu, dia mengatakan, na'udzu bi sayyidi ahli hadzal wadi, kami berlindung dengan penduduk atau penguasa lembah ini. Faqala al-jin, maka jin itu pun berkata, narahum yafraquna minna kama nafraqu minhum. Nampaknya mereka ini takut dengan kita sebagaimana kita takut dengan mereka. Maka sejak itulah akhirnya mereka menyedari manusia takut dengan mereka, akhirnya mereka jadi berani kepada manusia. Jadi dalam riwayat-riwayat dinyatakan dahulu, kana ar-rajulu minal Arab fil jahiliyah, dahulu orang-orang Arab pada masa jahiliyah, idza safara, apabila mereka pergi musafir, fa amsa fil ard, maka mereka bermalam di satu bahagian bumi. Sebab kita tahu dahulu mereka bermusafir tu berjalan begitu jauh, hanya menaiki unta, ya. So pada waktu malam mereka biasa berehat, ya, kerana sudah tidak dapat meneruskan perjalanan. Maka kalau mereka berehat di satu tempat, mereka akan meminta perlindungan kepada ketua-ketua jin di tempat itu, ya. Maka mereka membaca, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min syarri sufahai qaumi, kami berlindung kepada pemimpin yang menguasai lembah ini, min syarri sufahai qaumihi, daripada keburukan orang-orang jahil daripada kaumnya. Jadi mereka meminta perlindungan kepada pemimpin jin yang menguasai tempat itu daripada kejahatan-kejahatan jin-jin yang lain. Maka sejak itulah jin ini menjadi confident dengan manusia, berani, bahkan menyombongkan diri kepada manusia. Dan manusia pun ramai yang takut dengan jin sampai ke hari ini. Padahal kita manusia ni tak perlu takut dengan jin, tak perlu takut, kerana Allah Ta'ala mencipta kita lebih mulia daripada jin. Ya, begitu pelik. Wallahu a'lam, mungkin kerana terlalu banyak khurafat yang disampaikan, sehingga kan manusia ini macam takut sangat dengan jin, ya. Padahal kita tak perlu takut dengan jin. Mereka makhluk Allah sebagaimana kita makhluk Allah, ya. Pelindung kita Allah, yang mencipta kita Allah, mereka juga macam tu. Tak perlu kita takut. Semakin kita takut, maka kita akan semakin dikuasai oleh jin, ya. Semakin takut, semakin dikuasai oleh jin. Apatah lagi kalau seseorang sampai meminta perlindungan kepada jin, ya. Itu satu perbuatan yang amat buruk dan bahagian daripada kesyirikan. Al-istighatsatu bil jin minasyirki billah, meminta perlindungan kepada jin itu bahagian daripada kesyirikan pada Allah, ya. Maka orang-orang yang misalnya terlibat dengan sihir, tok bomoh dan lain sebagainya, ya, yang banyak meminta bantuan kepada jin, ya, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dikuasai oleh jin, ya. Mereka adalah orang-orang yang rendah di hadapan jin. Kenapa? Kerana setiap hari mereka meminta perlindungan kepada jin, sehingga akan membuat jin ini semakin merasa besar diri, sombong kepada manusia. Kita cukup meminta perlindungan kepada Allah. Maka misalnya kita pergi ke satu tempat, ya, ada juga kadang-kadang setengah masyarakat kita ni, kalau dia pergi masuk ke dalam hutan atau melalui satu tempat-tempat yang dia pandang seram, ya, ada juga masyarakat kita yang
apa kita kata, semacam meminta izin dengan penghuni tempat tersebut. Yang mereka maksudkan adalah jin, ya. Sebenarnya itu pun perkara yang tak boleh. Itu menunjukkan kita menghinakan diri kita di hadapan jin. So, seandainya kita masuk ke satu kawasan, katalah masuk ke dalam satu kawasan hutan ataupun kawasan-kawasan yang sepi, mungkin kita rasa takut, ya, daripada gangguan-gangguan makhluk lain, maka minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Ya, minta perlindungan kepada Allah. Boleh membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh baca. Ya. Boleh baca a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Boleh baca juga itu sebagai bentuk kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan meminta perlindungan kepada jin, ya, atau kepada penghuni-penghuni tempat-tempat seram yang kita pandang seram itu. Kerana itu bahagian daripada kesyirikan kepada Allah Ta'ala, merendahkan diri kita dan membuat mereka semakin merasa besar diri. Jadi asal mula dahulu, jin itu takut dengan manusia. Mereka tak berani dengan manusia. Bahkan ketika manusia itu turun ke satu lembah, mereka pergi lari. Yang membuat mereka takut apa? Ketika mana manusia datang meminta perlindungan kepada mereka, datang minta tolong dengan mereka, maka kita hari ini jauhi perbuatan itu. Jangan takut dengan jin. Semakin kita takut dengan jin, mereka semakin berani. Dia semakin kuasai kita. Ya, kita bukan nak menyombongkan diri, nak membesarkan diri, tetapi untuk apa kita nak takut dengan jin? Ya, kita dekat Nusantara ni, salah satu punca yang menyebabkan kita ni banyak takut dengan jin kerana terlalu banyak khurafat. Itu je. Terlalu banyak cerita-cerita pelik yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, oleh orang-orang yang tidak punya hujjah sebenarnya. Tapi mereka banyak menyampaikan pelbagai macam khurafat yang menyesatkan orang daripada kebenaran yang sebenar, ya. Baik, kita teruskan ayat 7. Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada. Dan bahawa sesungguhnya tidaklah benar manusia menyangka sebagaimana yang kamu sangka, bahawa Allah tidak sekali-kali mengutus sebarang rasul atau tidak akan membangkitkan manusia pada hari kiamat. Ya, macam pelik sikit terjemahan dalam saya baca terjemahan dalam bahasa Melayu, ya. Baik, kita lihat. Wa anna dhannu kama dhanantum alla yab'atsallahu ahada. Apa maksud ayat ni? Wa anna kuffaral ins, ya, bahawa sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan manusia, hasibu kama hasibtum ya ma'syaral jin, mereka menyangka sebagaimana kamu menyangka wahai sebahagian jin, wahai kalangan jin, annallaha ta'ala, bahawa Allah Ta'ala la yab'atha ahadan ba'dal maut, tidak akan mengutus seorang pun, tidak akan membangkitkan seseorang pun selepas dia mati. Jadi orang-orang musyrik Makkah dahulu, sebagaimana kita ketahui, mereka sangat mengingkari akan hari kebangkitan. Mereka tidak percaya bahawa Allah Ta'ala akan membangkitkan semula orang yang telah meninggal dunia, ya. Ternyata keyakinan yang sama itu juga berlaku dalam kalangan jin, ya, sehingga kan jin yang beriman kepada Allah Ta'ala ni mengatakan wa annahum dhannu kama dhanantum an la yab'atsallahu ahada. Ini ketika mana mereka berdakwah kepada kaum mereka mengatakan bahawa sesungguhnya orang-orang kafir daripada kalangan manusia itu menyangka sebagaimana kamu menyangka wahai kalangan jin yang kafir, alla yab'atsallahu ahada, bahawa Allah Ta'ala tidak akan membangkitkan sesiapa pun. Ternyata ini adalah satu sangkaan yang amat salah, ya. Baik, kita teruskan ayat 8.
Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba. Dan bahawa sesungguhnya kami telah berusaha mencari berita langit, lalu kami dapati langit itu penuh dengan pengawal-pengawal yang sangat kuat kawalannya, dan dengan rejam-rejam api yang menyala. Jadi diceritakan pada masa dahulu jin-jin itu mereka dapat mendengar berita langit, dapat mendengar berita langit, sehinggakanlah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan turunnya wahyu Al-Quran. Maka apabila jin hendak naik untuk mencuri berita-berita langit, fawajadnaha muli'at harasan syadida wa syuhba, maka mereka mendapati langit itu telah penuh dengan pengawal-pengawal yang sangat kuat kawalannya, iaitulah dipenuhi kalangan malaikat. Dan di sana terdapat rejam-rejam api yang menyala yang akan merejam siapa sahaja yang mendekat ke sana. Ini bahagian daripada cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga wahyu Al-Quran daripada dicuri syaitan. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa untuk menjaga itu. Maka ini menjadi satu pengajaran kepada kita juga bahawa kita mesti menjaga Al-Quran dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Allah Ta'ala juga menjaga Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Jadi diceritakan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, apabila jin ini naik ke langit seperti biasa dahulu mereka naik, tiba-tiba mereka tak dapat lagi naik ke langit untuk mencuri berita langit kerana sudah dipenuhi pengawal-pengawal malaikat, dan ada rejam-rejam api di sana yang akan merejam mereka siapa saja mendekat. Lalu mereka hairan, sehinggalah pengetua kepada jin ini mengutus 7 kumpulan, dan dia mengatakan, pergilah kamu bertebaran di atas muka bumi ini, cari apa sebabnya. Ternyata sebabnya satu kumpulan pergi ke Mekah, dan kumpulan inilah yang menjumpai Nabi SAW membaca Al-Quran, dan selepas itu mereka percaya bahawa itulah sebabnya kenapa mereka dah tak boleh naik ke langit lagi untuk mendengarkan berita langit. Ternyata sebabnya kerana Al-Quran telah diturunkan Allah dan Nabi Muhammad SAW telah diutus Allah SWT. Maka pada ayat 9 Allah berfirman, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Padahal sesungguhnya kami dahulu biasa menduduki tempat-tempat perhentian di langit. Mereka punya stesen-stesen dahulu di sana. Untuk apa? Untuk mendengar percakapan penduduk langit. Maka sekarang sesiapa yang cuba mendengar akan mendapati api yang menyala yang menunggu merejamnya. Dah tak boleh. Ya, jadi mereka mengaku dahulu mereka boleh. Ada punya tempat-tempat duduk mereka dulu di sana, ada perhentian mereka, ada stesen mereka di sana untuk mencuri berita-berita langit, mendengarkan khabar-khabar daripada langit. Tetapi sejak Nabi diutus sallallahu alaihi wasallam diutus dan Al-Quran diturunkan Allah kepadanya, faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Siapa yang cuba-cuba nak mendengar khabar berita langit, maka dia akan terus dikejar oleh dia akan dikejar oleh api yang menyala, akan direjam dengan api yang menyala di sana, sehingga kan tak boleh mencuri berita langit. Inilah kemuliaan Rasulullah SAW dan kemuliaan Al-Quranul Karim yang diturunkan Allah Ta'ala. Ya, pada masa yang sama, ini membantah kepada orang-orang yang mengatakan dia tahu tentang perkara ghaib, dia tahu tentang berita langit, ya, dia dapat khabar sekian. Ini dusta semua. Kenapa? Kerana jin sendiri tak boleh lagi nak mencuri khabar berita daripada langit. Dia akan direjam oleh api yang menyala, akan mengejar dia dan akan membakar dia. Tak boleh, dijaga ketat oleh para malaikat dan juga api-api yang menyala, bola-bola api yang menyala di sana. Baik, pada ayat 10 Allah menyatakan, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada.
dan bahawa sesungguhnya kami tidak mengetahui adakah dengan adanya kawalan langit yang demikian hendak menimpakan bala bencana kepada penduduk bumi ataupun Tuhan mereka hendak melimpahkan kebaikan kepada mereka. Jadi apabila jin-jin ini dah tak boleh naik ke langit lagi, dan mereka menyaksikan bahawa langit telah dikawal ketat oleh malaikat yang sangat ramai dan ada bola-bola api di sana yang siap untuk merejam siapa sahaja yang cuba mendekat, maka mereka mengatakan wa anna la nadri, kami tidak tahu, asyarrun urida biman fil ard, adakah ini keburukan yang akan menimpa orang penduduk bumi, ya, am arada bihim rabbuhum rasyada, atau Tuhan mereka hendak melimpahkan kebaikan pada mereka. Jadi jin-jin ini apabila mereka dihalau ya daripada naik ke langit, maka mereka tak pasti apa ni sebab ni, apa yang akan berlaku kepada penduduk bumi ni, keburukankah ataupun kebaikan. Cuma yang menarik dekat sini, ketika mereka menyebutkan keburukan, asyarrun urida, urida itu bentuk majhul, apakah keburukan yang dikehendaki. Siapa yang menghendaki tak disebut dengan jelas, tapi ketika mana mereka mengatakan kebaikan, mereka mengatakan arada bihim rabbuhum, Tuhan mereka menginginkan kebaikan. Ini bahagian daripada adab, keburukan tak boleh disandarkan kepada Allah, kebaikan baru boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja kuliah kita pada hari ini, ayat 4 sampai ayat 10 ya, masih berkenaan tentang jin ya, serta bagaimana cerita mereka pada masa dahulu ya, dan kita perlu ambil pengajaran-pengajaran daripada ayat-ayat Allah Ta'ala yang kita bahaskan sebentar tadi, supaya kita menjadi insan yang lebih baik ya, dan lebih dekat kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai panduan kehidupan, sumber perkara penting dalam hidup kita. Kebenaran itu hanya akan kita temukan di dalam Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.